kita maklum bahawa gerhana tadi ialah berlaku dalam dua keadaan. Maksudnya sama ada berlaku pada matahari ataupun berlaku pada bulan. Jadi dalam hadis, apabila berlaku satu ketika tu gerhana, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Ista'izi billah min syarri ghasiqin iza waqab." Maksud Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan kegelapan apabila dia masuk." Jadi sekarang ni apa yang berlaku? Maksudnya matahari dan bulan dia ialah lambang kepada nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berlaku gerhana, dia ialah keadaan yang cahaya tadi menjadi kurang. Maksudnya nur yang menyinari manusia, keadaan tersebut berkurangan, dihalang oleh sesuatu objek yang tak diketahui. Jadi apabila cahaya daripada Allah, nur petunjuk daripada Allah Ta'ala, tersekat dengan sesuatu objek, maka pada ketika itu Nabi kata, minta lindunglah daripada kejahatan. Ghasiqin, sesuatu kegelapan apabila dia tadi datang. Tadi maksudnya Nabi nak bagi tahu apabila berlakunya gerhana, maksudnya dikhawatiri syaitan dan segala musuh-musuhnya akan bekerja, akan diberikan kekuatan kerana berlaku kegelapan pada nur tadi. Jadi sebab itulah semasa gerhana diarahkan supaya semayang sepanjang-panjangnya. So apabila kita semayang, kita di dalam perisai yang amat kuat. Maksudnya semua umat Islam berkumpul dan semayang untuk memelihara diri daripada gangguan syaitan yang berkuasa semasa berlakunya gerhana tersebut. Jadi suatu keadaan gerhana itu adalah keadaan yang berbahaya. Keadaan nur tadi berkurangan. Cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyinari hati manusia, menyinari akal manusia tadi berkurangan, maka Nabi cakap kepada Aisyah minta lindung. Maksud keadaan gerhana tadi perlu kepada kamu bersungguh-sungguh minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kumpulkan sahabat-sahabatnya sepanjang gerhana itu semayang. Sebab itulah semayangnya berjam-jam. Kan sebab gerhana tadi panjang. Jadi sepanjang gerhana tadi sekiranya kita lalai, kan, maksudnya kita main ataupun kita tadi seleka dengan dunia, maka senanglah manusia tadi dikuasai oleh syaitan. Sebab kita maklum, kita ada zikir waktu pagi dan petang. Zikir waktu pagi selepas subuh semasa matahari nak naik. Dan kita ada zikir sebelah petang sebelum matahari tenggelam. Jadi ini pun dua keadaan perubahan cahaya. Jadi apabila berlaku saja perubahan cahaya, dia akan merangsangkan unsur-unsur jahat. Jadi Nabi sememangnya diajar kepada sahabat-sahabatnya, setengah jam pagi, waktu pagi itu dia suruh sahabat-sahabatnya duduk berzikir. Sehingga kan tak dibenarkan solat sunat selepas subuh. Kerana nak berzikir tadi telah nak menjaga diri daripada musuh-musuh yang sedang menyerang. Dan begitu juga selepas asar, tak dibenarkan kita semayang ataupun seumpamanya. Kita suruh berzikir untuk menguatkan hati kita perisai daripada musuh-musuh yang menyerang tadi. Jadi sebab itulah solat sunat gerhana ni dia disyariatkan amat panjang. Dan disuruh baca seolah-olah membaca surah Al-Baqarah. Panjangnya. Rakaat pertama tu seperti surah Al-Baqarah. Dan kita maklum surah Al-Baqarah ni adalah surah yang paling ditakuti oleh syaitan. Kerana di dalamnya ada ayat kursi. Jadi kita bacalah surah Baqarah tu. Kan moga-moga Allah Ta'ala pelihara seluruh umat Islam daripada kejahatan yang mendatang. Jadi sebab tu bila nak berlaku gerhana tu kena kita sepatutnya tu yang Nabi kata dalam khutbah tadi tu, yang Imam Nawawi kata khutbah tadi tu hendaklah khatib ataupun imam cuba menzahirkan rasa gerun kepada diri manusia. Maksudnya gerun kepada manusia daripada musuh yang menyerang. Bukan gerun kepada musuh tu. Maksudnya kita gerun kepada musuh tadi, apa tindakan kita? Bergantunglah kepada Allah sekuat-kuatnya. Maksud kita ni hanya bergantung kepada Allah Ta'ala sekiranya digerunkan dengan sesuatu musuh. Tapi sekiranya kita rasa aman, damai, kita rasa tak ada gangguan, kita rasa syaitan tak mengganggu kita, itu yang menyebabkan manusia nak baca A'udzubillah minasyaitanirrajim pun tak mau. Nak baca surah Al-Falaq pun tak mau. Nak baca surah An-Nas pun tak mau. Sebab dia rasa syaitan tak mengganggu dia. Jadi bila masa pula syaitan tadi berhenti? Kan syaitan tak pernah berhenti pun daripada mengganggu manusia. Dan paling kuat dia mengganggu manusia apabila berlakunya pemadaman cahaya tadi.
terpadamnya cahaya matahari, terpadamnya cahaya bulan. Sebab dalam setengah kitab dia bagi tahu matahari ialah lambang kepada nama Allah Subhanahu wa taala An-Nur. Salah satu nama Allah ialah An-Nur. Jadi nama Allah yang merupakan cahaya tadi, cahaya yang nak menghidupkan manusia tadi, lambangnya pada matahari. Jadi apabila matahari tadi terlindung, maka amat ditakuti cahaya Allah tadi tidak sampai kepada diri kita. Dan dalam setengah kitab lain dia kata matahari ialah lambang kepada nama Allah Al-Muhyi. Maksudnya Allah Ta'ala yang menghidupkan. Sepatutnya Allah Ta'ala yang menghidupkan hati kita, Allah Ta'ala yang menghidupkan jasad kita. Dan apabila terhalang cahaya tersebut, maka sepatutnya kita berasa amat takut. Takut kepada hati kita mati sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ibrahim Adham tadi. Takut nur yang akan menjadikan diri kita orang soleh tadi tu, nur tadi terpadam. Sebab kita boleh nampak matahari yang ada cahaya yang amat kuat tadi pun boleh terhalang. Kan, bulan yang ada cahaya yang amat terang pun boleh terhalang. Jadi kenapa pula kita berasa aman? Kenapa pula kita rasa, oh kita dah dikurniakan nur, maka nur tadi akan kekal dengan kita sampai mati? Atau kita dah dikurniakan dengan cahaya di dalam diri kita, lepas tu kita berasa aman, kan dah tak perlu nak beribadat lagi, kan dah tak perlu nak berkhalwat lagi, dah tak perlu kita dah mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi suatu dalam khutbah tadi, Imam Nawawi kata, khatib tadi akan menggerunkan manusia, menakutkan manusia, maksudnya menzahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut dengan gangguan yang menyerang kita tadi. Gangguan yang menyerang umat Islam. Kita ada gangguan yang zahir, kita faham musuh Islam, kafir harbi dan sebagainya. Tapi kebanyakan daripada melupakan musuh yang batin tadi, musuh yang tak nampak. Syaitan yang kita minta lindung daripada dia, jin, syaitan, iblis dan seumpamanya. Dari itu pengajaran lah daripada ibadat yang disyariatkan semasa gerhana. Sebabnya semasa gerhana tadi, Nabi mengajarkan kepada Aisyah, minta lindunglah bersungguh-sungguh. Dan cara minta lindung ialah dengan buat apa? Semayang lah. Kan, maksud kita semayang lah. Sama ada semayang ataupun duduk berzikir, bertasbih. Sebab dalam hadis-hadis yang sebelum ni, dia dah bagi tahu, maksud Imam Nawawi dah bagi tahu, terpanjang masa gerhana tu, amat disunatkan seseorang duduk bertasbih. Membanyakkan zikrullah, membanyakkan doa. Dan disunatkan juga solat. Jadi moga-moga kita dapat kefahaman dan mengamalkannya. Maksud kita maklum bahawa dalam hari-hari sepanjang tahun, ada hari-hari yang diberikan kekuatan ataupun diberikan kemudahan kepada musuh-musuh kita untuk mengganggu kita. Jadi pada waktu-waktu tersebut, kita kena kuat lagi lah minta lindung. Kan, maksudnya hari yang manusia tadi lalai, tempat yang manusia lalai, tempat yang manusia tadi menderhakai Allah. Apabila kita pergi ke tempat tersebut, ataupun bila berlaku masa-masa tersebut, kita kenalah mempertahankan diri. Zikirlah dengan apa sahaja zikir sekalipun. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita. Sebagaimana kita maklum, kita nak pergi ke tempat-tempat syaitan, seperti pasar, shopping kompleks ataupun seumpamanya, tempat manusia lalai. Jadi bukan tak boleh pergi. Kita pergilah, tapi apabila kita nak masuk, jadi kita bacalah. So kurang-kurangnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 2-3 kali ke. Lepas tu kita masuk. Kita mohon agar Allah Ta'ala pelihara. Kalau boleh baca sepanjang kita berada di dalam tempat tersebut, lagi baik. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu, ada masa yang syaitan tadi diberikan kekuatan. Dan ada masa yang tempat yang sememangnya syaitan tu kuat. Jadi masa-masa tersebut kita kena lindung diri kita, lindung ahli keluarga kita, lindung anak-anak kita. Jelas setengah orang dia rasa dia tak merasakan benda tu penting. Dia rasa tak ada kesan pun ustaz, sama je. Itulah yang masalah yang jadi pada hari ini. Apabila kita dah tak mempedulikan syaitan ni, maksud kita dah tak mempedulikan bahaya, gangguan, bisikan, was-was syaitan ni, maka banyaklah berlaku masalah pada hari ini. Maksudnya anak-anak tak lagi mentaati ibu bapa. Sebab anak-anak tadi dah dikuasai oleh syaitan. Kan, maksudnya rakyat sudah tidak lagi mentaati pemerintah yang adil. Sebab rakyat pun dah dikuasai oleh syaitan. Dan pemerintah tidak lagi menjadi pemerintah yang berkhidmat kepada rakyat. Semuanya dah dikuasai dan dibisikkan oleh syaitan tadi. Maksud apabila kita melupakan syaitan, maka semuanya kita akan jadi seperti syaitan tadi lah. Itulah bahayanya pada akhir zaman ni. Maksud manusia tak mempercayai lagi benda yang dia tak nampak. Dia hanya takut kepada musuh yang dia nampak, pencuri, perompak, itu saja dia kata bahaya. Tapi yang tak nampak tadi, kita rasa tak ada bahaya pun pada diri kita. Padahal setiap kali kita nak baca Quran, kita nak beribadat, kita akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
dan diajar allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita dan memudahkan kita lah untuk mengamalkannya. Dan yang paling penting sekali Allah Ta'ala memelihara. Pertama sekali memelihara diri kita, memelihara ahli keluarga, kan, anak-anak kita, sahabat-sahabat daripada gangguan syaitan manusia dan syaitan jin.